Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi hukum kegravitian semesta Newton untuk bahagian ketiga. Hari ini kita akan mempelajari daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Dan kita formula daya memusat iaitu F sama dengan mv kuasa 2 bahagi R. Okey, mari kita tengok dia. Jadi sebuah satelit sedang mengorbit bumi dengan laju seragam. Terdapat tiga keadaan. Terdapat tiga kedudukan satelit. Terdapat tiga kedudukan satelit. Kedudukan pertama, kedua dan ketiga. Jadi jasad yang sedang membuat gerakan membulat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan walaupun lajunya tetap. Jadi katakanlah satelit ini bergerak dengan laju yang sama, tetapi disebabkan arah yang berubah, maka kita kata dia mengalami perubahan laju sebab arah yang berbeza. Jadi oleh itu hal laju jasad adalah berbeza. Jadi kita boleh mempelajari, kita telah belajar bahawa apabila arah gerakan berubah, maka kita perlukan daya. Jadi suatu daya diperlukan untuk mengubah arah gerakan jasad. Jadi apakah daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat? Ini persoalan dia lah. Jadi daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat dikenali sebagai daya memusat. Jadi kita akan belajar daya yang kedua iaitu daya graviti yang kita dah belajar sebelum ni, dan sekarang kita akan belajar tentang daya memusat iaitu daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat, iaitu daya memusat. Okey. Kita ada satu eksperimen lah yang kita boleh buat. Jadi daya memusat boleh difahami dengan melakukan aktiviti kit daya memusat. Jadi panjang benang ditetapkan R bersamaan 80 cm. Jadi penyumbat getah diikat pada satu hujung yang satu lagi. Dan kita akan letakkan klip wire di sini pada kedudukan 1 cm lah dari hujung bawah tiup supaya jari bulatan tetap. Jika klip naik ke atas, pergerakan jadi laju. Jika klip ke bawah, pergerakan perlahan. Jadi pastikanlah sentiasa 80 cm supaya kita nak laju pusingan dia sama, tetap. Okey, kemudian apa kita buat ialah ikat pemberat berselot di hujung benang untuk mendegangkan benang. Jadi kita letakkan benda ni lah bertindak sebagai daya musat apabila penyumbat getah membuat gerakan membulat. Okey. Jadi biar kita lepaskan pemberat berselot ni, kita lepaskan dan terus putarkan penyumbat getah itu. Ini pemberat tadi kan. So kita lepaskan. Jadi perhatikan laju gerakan penyumbat getah itulah. So ulang. So ini yang kita buatlah gerakan memusat tu. Okey. Jadi apabila penyumbat getah itu membuat gerakan membulat, benang yang tegang mengenakan daya ke atas penyumbat getah. Kan, bila kita pusing maksudnya benang tu mengenakan daya ke atas penyumbat getah. Jadi sebab itu dia tegang tu lah. Jadi arah daya tindakan penyumbat getah itu ialah sentiasa ke arah pusat bulatan. Jadi dia tunjukkan ke arah pusat bulatan. Dan apabila laju penyumbat getah bertambah, daya memusat juga bertambah. Laju berkadar terus dengan daya memusat. Anda boleh rasa ketegangan tali bertambah apabila penyumbat getah membuat gerakan membulat dengan jejari lebih kecil. So daya memusat bertambah apabila jejari kecil. Sebab laju bertambah kan. Bila jari kecil, laju bertambah. Jadi daya memusat akan jadi semakin bertambah. Jadi daya memusat adalah bagi satu jasad yang melakukan gerakan membulat, terdapat satu daya yang bertindak ke atasnya dengan arah yang sentiasa menuju ke arah pusat bulatan itu. So daya ini dikenali sebagai daya memusat. So ini tadi getah tadi kan. Ini pemberat tadi. Jadi tegangan dia akan bertindak ke arah pusat bulatan tadilah. So ini T ni disebut apa? Daya memusat. Jadi tegangan benang menunjukkan daya memusat bertindak ke atas gerakan penyumbat getah. Maksudnya pemberat ni lah memberikan apa tadi? Daya tegangan tadi kan. Jadi magnitude daya memusat bergantung pada jisim jasad, laju linear dan jejari bulatan. So ada tiga perkara situ lah yang bergantung. Jadi kita ada formula F sama dengan mv kuasa 2/R, yang mana F tu ialah daya memusat, M ialah jisim,
V adalah laju linear dan R adalah jejari bulatan. Jadi sebab itu dia bergantung pada 3 faktor tadi lah. Jisim pemberat. V ni adalah laju linear dan R ni adalah jejari tadi. Okey. Jadi kita ambil contoh lah, satu contoh macam kita nak mengira menggunakan daya memusat. Jadi Raja menunjukkan seorang atlet acara lontar tukul besi sedang memutarkan tukul besi dalam satu bulatan ufuk sebelum melepaskannya. Berapakah daya memusat yang bertindak ke atas tukul besi tersebut apabila ia sedang bergerak dengan laju seragam 20 meter per saat. Okey, so ini jarinya. So ini ialah jisim pemberat tadi lah. Okey. Jadi kita tengok situ. M sama dengan 7.2 kg, R bersamaan 1.8 meter, V bersamaan 20, dan kita gunakan formula F sama MV kuasa 2 bagi R, dan kita dapat 7.2 darab 20 kuasa 2 kan, bahagi 1.8, kita dapat 1,600 Newton. Ini juga daya tu 1,600 Newton. Okey, kita teruskan. Bolehkah sebuah satelit mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh enjin roket? Okey. Jadi objek dilancarkan dari P dengan laju linear. So di objek P ni kan. Okey. So kita nak lancarkan dia, boleh tak kita pusingkan dia keliling bumi ni? Okey. Jadi kemungkinan untuk gerakan semikian telah diramal oleh Isaac Newton lah pada abad ke-17 lagi dia dah ramalkan. Okey. Jadi dia kata objek dia dilancarkan dengan laju linear rendah akan mengikut lintasan satu dan tiba di Q. So maknanya kalau laju rendah dia tak boleh pusing lah, dia akan jatuh kat Q. Okey. Kita ambil contoh sini. Okey. Nampak? Dia jatuh kan? Dia tak lepas. Okey. Jadi apa kita buat ialah kita lancarkan dengan laju yang cukup tinggi, yang lebih tinggi lagi. Dan dijangkakan dia akan mengikut sampai lintasan ni lah. Dia boleh mengelilingi bumi. Okey. Kita tengok sini. Stop Okey. Kita lihat sebenarnya kalau laju yang tinggi dia apa jadi? Nampak? So dia akan pusing. Jadi ramalan Newton dia kata satelit boleh mengorbit keliling bumi tanpa dipacu oleh sebarang tujuan untuk enjin roket. Maksudnya kalau cukup laju dia akan boleh pusing lah. Itu idea dia. Jadi kini ramalan Newton menjadi kenyataan lah dengan begitu banyak satelit buatan manusia mengorbit keliling bumi tanpa dipacu oleh sebarang tujuan roket. Kita hanya perlu roket untuk untuk keluar daripada angkasa lepas saja, untuk keluar daripada permukaan bumi kan. Bila dah sampai tu dia dah boleh bergerak sendiri tanpa ada roket. Okey. Jadi satelit sentiasa mengalami daya graviti yang bertindak ke atas pusat bumi. So daya graviti ke atas satelit bertindak sebagai daya memusat. Kita belajar tadi kan. So maknanya dia ada formula lah mv kuasa 2 over r, dan kita boleh dapatkan A kita ialah apa? V kuasa 2 bagi R. Semana V ni laju linear, J jari orbit satelit lah. So A ni ialah pecutan memusat. So pecutan memusat bergantung pada hal laju dan juga jari. Okay. Jadi kita ambil contoh lah. Sebuah satelit kaji cuaca yang sedang mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian H bersamaan 480 km. Berapakah pecutan memusat satelit itu? Okay. Jadi kita gunakan formula A ialah V square over R. R kita jangan lupa jarak daripada pusat bumi ke satelit. Jadi kita kena campur lah. 637 darab 10 ada campur 480,000 tukar per meter. Dan kita selesaikan, kita akan dapat 8.48 meter per saat kuasa 2. So ni ialah pecutan lah, pecutan satelit ni. Okay, dia akan memecut lah. Okay. Sebab arah dia selalu berubah kan. So dia mengalami pecutan. Okey, akhir sekali kita akan melihat pada standard pelajaran yang ke-6, iaitu menentukan jisim bumi dan matahari menggunakan rumus hukum kegravitian semesta Newton dan daya memusat. Okey, so mari kita lihat sebenarnya. Kita dah belajar jarak yang dilalui oleh bulan apabila membuat satu orbit lengkap mengelilingi bumi. So kita ada formula 2πr kan. Ini ukur lilik bulatan kan. So kita gunakan formula ni lah 2πr. Dan laju linear bulan V kita belajar ialah laju ialah jarak bagi masa lah. So masa kita ialah tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi, iaitu masa untuk buat satu pusingan lengkap lah, satu orbit yang lengkap kan.
Jadi masa tu kita sebut T atau tempoh, T besar. Jadi formula kita laju bersamaan dengan 2 pi r bahagi T. 2 pi r bagi tempoh T, T besar. So ini ialah laju linear lah bagi satelit tersebut. Okay. Alright, apa kita buat sebenarnya ialah kita ada hukum kegravitian semesta Newton, kan, yang mana formula dia ialah G M besar M bagi R kuasa 2. Okay, awal-awal kita belajar. Dan kita baru belajar tadi daya memusat adalah formula dia mv kuasa 2 over R. Dan kedua-duanya adalah daya yang sama. Okay, jadi kita samakan. Jadi kita akan dapat G M besar M bagi R kuasa 2 bersama mv kuasa 2 bagi R. Dan kita boleh potong faktor M dan juga R. Dan persamaan kita akan jadi GM bahagi R bersamaan dengan V kuasa 2. Okey. Jadi, kita teruskan. Sebenarnya kita nak cari GCM ni, M ni. So, M ni jadi tajuk lah. So, M bersamaan R V kuasa 2 bahagi G. Dan kita gantikan V ni. Sebab kita tak tahu V kan. So, kita gantikan dengan tadi apa? 2 pi R bagi T kan. Dan kita akan dapat M sama dengan 4 pi square R kuasa 3 bahagi G T kuasa 2. So, ini adalah formula untuk menentukan rumus bagi jisim bumi. Okay, menarik kan? Kita dapat tahu jisim bumi dengan mengetahui tempoh orbit dan juga jejari orbit. Okay. Right. Jadi, rumus yang digunakan untuk menentukan jisim bumi atau matahari ialah M 4 pi square R kuasa 3 bagi G T kuasa 2. Dan data diperlukan ialah jejari orbit mana-mana satelit atau bulan, tempoh peredaran untuk orbit tersebut lah. So, data diperlukan untuk menghitung jisim matahari pula ialah jejari orbit mana-mana planet, tak kisah, dan tempoh peredaran planet tersebut. Okay. Kita ambil contoh lah. So, tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi ialah T bersamaan 2.3 darab 10 kuasa 6 saat. So, kita kena tukar pada unit saat. Dan jejari orbit bulan ialah R ialah 3.83 darab 10 kuasa 8 meter. So, hitungkan jisim bumi. So, kita ada formula. Bila 4 pi square R kuasa 3 bagi GT kuasa 2. So, masukkan nilai 4 pi square darab 3.83 darab 10 kuasa 8 kuasa 3 bahagi G besar 6.67 darab 10 negatif 11 darab tempoh 2.36 darab 10 kuasa 6 kuasa 2. Dan jawapan kita akan dapat 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Ini data yang kita sentiasa guna kan. Memang dapatlah data ni. Alright, itu ialah jisim bumi. Jadi kita tengok pula jisim matahari. Okay, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan tempoh 1 tahun. Dan jejari orbit R ialah 1.50 darab 10 kuasa 9 meter. Dan hitungkan jisim matahari. So, T ialah 365 hari. Sebab tahun kita kena tukar pada saat. Jadi 365 hari darab 24 jam darab 3,100 saat. So kita akan dapat lebih kurangnya 31,536 ribu saat. Okay. Alright, so masukkan dalam formula kita. Dan kita akan dapatlah 4 pi square darab 1.5 darab 10 kuasa 11 kuasa 3. Ini maklumat tadi, radius R. Bagi G besar 6.67 darab 10 negatif 11 darab R tadi, T tadi 31,536,000 kuasa 2 kan. Alright, so kita akan dapat nilai dia 2 darab 10 kuasa 30 kg. Nah, itu ialah jisim matahari. Okey. So, akhir sekali kita simpulkan apakah formula-formula kita ada. Hukum kegravitian semesta, inilah formula kita. F ialah G M1 M2 bagi R kuasa 2. Percutan graviti, kita dapat G kecil sama dengan G M bagi R kuasa 2. Kepala graviti. Daya memusat F ialah mv square over R. Dan percutan memusat ialah A ialah V square over R. Dan laju linear bulan V ialah 2 pi R bagi T. Dan sekali ialah jisim bumi ataupun jisim matahari. Pulang M besar sama dengan 4 pi square R kuasa 3 bahagi GT kuasa 2. Ada berapa formula? 1, 2, 3, 4, 5, 6 formula yang kita perlu hafal lah. Yang perlu tahu guna. Bila masa kita nak guna formula-formula ni. Okey. Itu saja untuk tajuk hukum kegravitian semesta Newton. Okey. So, kita akan teruskan dengan topik yang seterusnya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.